Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 Pagi. Dimulakan dengan Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Keputusan membatalkan pingat emas yang dimenangi atlet para negara Muhammad Ziyad Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 kekal. Rayuan kontijen Malaysia bagi mengesahkan pingat emas yang dimenangi Ziyad ditolak oleh World Para Athletics WPA. Turut ditolak rayuan oleh Australia dan Ecuador. Rayuan selanjutnya hanya boleh dibuat selepas tamasya itu berakhir. Ziyad sepatutnya mempertahankan pingat emas yang dimenanginya di Rio 5 tahun lalu selepas memecahkan rekod dunia dengan lontaran sejauh 17.94 meter semalam. Bagaimanapun penyertaannya dibatalkan berikutan protes daripada Ukraine yang mendakwa atlet berusia 31 tahun itu lewat melaporkan diri di bilik menunggu. Sementara itu, Ziyad dalam reaksi pertamanya susulan pengumuman itu memohon maaf kepada rakyat Malaysia. Dia turut mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang memberi sokongan kepadanya. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sedang memantau penularan varian baharu COVID-19 dikenali sebagai Mu. Varian yang dikenali secara saintifiknya sebagai B1621 dikesan buat kali pertama di Colombia pada Januari lalu. Varian tersebut diklasifikasikan sebagai varian yang perlu diberi perhatian BOI. Menurut WHO, varian berkenaan boleh bermutasi dan menunjukkan risiko ketahanan terhadap vaksin. Selain Mu, Badan Dunia itu turut memantau 4 varian yang dikategorikan sebagai membimbangkan atau VOC, termasuk Delta yang menular di 170 buah negara. Dalam pada itu, tiada bukti menunjukkan seorang wanita Guinea yang diuji positif Ebola sebaik tiba di Ivory Coast dijangkiti virus itu. Menurut WHO, analisis terbaru oleh Makmal di Perancis mengesahkan wanita tersebut tidak dijangkiti. Bahkan tiada seorang pun daripada lebih 140 kontak rapat beliau menunjukkan simptom virus atau diuji positif. Wanita berkenaan diumumkan sebagai kes pertama Ebola di Ivory Coast sejak 1994. Vaksin HIV keluaran Johnson & Johnson J&J yang dinantikan gagal menunjukkan pelindungan mencukupi dalam ujian klinikal. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Amerika Syarikat, ujian yang membabitkan 2,600 wanita muda di rantau sub-Sahara Afrika itu menunjukkan hanya 25% keberkesanan dalam mencegah HIV. Susulan itu, ujian Imbokodo yang bermula pada 2017 dihentikan. Ketua Pegawai Saintifik J&J, Paul Stauffer berkata, biarpun kecewa dengan putusan itu, namun usaha menghasilkan vaksin bagi mencegah HIV akan diteruskan. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran mengenai malapetaka kemanusiaan di Afghanistan. Tegas Guterres, situasi kemanusiaan dan krisis ekonomi di negara bergolak itu semakin membimbangkan. Perkhidmatan asas hampir lumpuh sepenuhnya. Sehubungan itu, beliau menggesa komuniti antarabangsa menyumbang kepada dana kecemasan bagi membantu rakyat Afghanistan. Butiran mengenai derma kilat itu akan diumumkan minggu depan. Sementara itu, Presiden Joe Biden mempertahankan keputusan Amerika Syarikat mengundurkan sepenuhnya tentera dari Afghanistan. Jelas beliau, keputusan tersebut dibuat demi kepentingan negara. Ia disifatkan keputusan yang tepat, bijak dan terbaik untuk Amerika. Ini memandangkan Amerika tidak lagi mempunyai misi yang jelas di Afghanistan. Menurut Biden, Washington mempunyai pilihan sama ada menarik diri atau meningkatkan konflik. 32 penumpang termasuk seorang kanak-kanak maut dalam kemalangan membabitkan sebuah bas di Peru. 20 orang cedera. Kejadian berlaku selepas bas yang bawa 63 penumpang itu terjatuh ke dalam tebing di Jalan Carretera Central di Ibu Negara 5. Komandan Polis Cesar Cavantes memberitahu usaha mencari dan menyelamat mangsa sedang giat dijalankan. Bas dipandu laju dipercayai punca kemalangan. Sukan bola sepak, Chelsea menandatangani pemain tengah Atletico Madrid Saul Niguez secara pinjaman selama 1 musim dengan pilihan untuk berpindah secara tetap pada penghujung musim. The Blues menerusi satu kenyataan mengesahkan telah melengkapkan perpindahan pemain antarabangsa Sepanyol itu. Juara Eropah itu berhasil mendapatkan Saul pada hari terakhir jendela perpindahan. Penyerang Perancis Antoine Griezmann menyertai semula Atletico Madrid daripada Barcelona secara pinjaman. Atletico menerusi satu kenyataan menyatakan Griezmann akan beraksi bersama klub itu selama setahun dengan pilihan untuk melanjutkan kontrak selama setahun lagi.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.